Shalom semua, saya Layun dan bersama saya adalah Avril, dan kami akan menjadi host online anda pada sesi latihan teguh kali ini. Avril, kamu tahukah siapa pembicara kita pada sesi pertama ini? Ya, mestilah saya tahu. Pembicara kita untuk sesi pertama kali ini adalah Steffi Tabarik. Wah, hebat sekali. Tidak sabar pula saya mendengar topik yang akan dibawakan oleh pembicara kita. Sebelum itu, jangan lupa guys untuk login di dalam akaun Community Digital yang tertera di skrin Anda sekarang. Semua nota rujukan ada di dalam situ. Baiklah Layun, apa kata kita bagi pembicara kita untuk mulakan sesi kita? Boleh, enjoy ya guys. Bye! Hai, Shalom semua. Nama saya Steffi, pembicara anda pada sesi ini. Baiklah, saudara dan saudari, mari kita mulakan sesi hari ini. Objektif pelajaran kita adalah untuk memahami iman kita dengan lebih lanjut lagi. Oke, saudara dan saudari, kita akan menggunakan selengkap senjata Allah daripada Efesus 6 ayat 10 hingga 18 untuk menjelaskan asas iman kita. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini ya. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Akhir kata saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kuasa kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya dan tentera roh iblis di udara. Oleh itu, pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan dan berdiri tegap setelah kamu melakukan segalanya. Saudara dan saudari sekalian, mengapakah selengkap senjata Allah ini penting? Ini adalah supaya kamu semua dapat bertahan terhadap tipu daya iblis dan berdiri tegap. Kenapa? Supaya kamu teguh. Baiklah, mari kita sambung semula. Ayat 14. Dengan demikian, berdirilah dengan tegap setelah mengikat pinggangmu dengan tali pinggang kebenaran, memakai perbenaran sebagai perisai dada, menyarungkan ke kakimu persediaan menyebarkan Injil perdamaian. Yang paling utama, memakai perisai iman untuk memadamkan segala anak panah berapi si durjana. Dan ketopong penyelamatan serta pedang roh, yaitu firman Allah. Sambil itu, pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan dalam roh, serta berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang saleh. Saudara dan saudari sekalian, kamu tahukah bahawa Rasul Paulus menggunakan selengkap senjata askar Roma untuk menggambarkan selengkap senjata Allah? Terdapat 7 senjata Allah, yaitu tali pinggang kebenaran, perisai dada, menyarungkan ke kakimu atau kasut Injil perdamaian, perisai iman, ketopong penyelamatan, pedang roh yaitu firman Allah, doa dan rayuan dalam roh. Baiklah saudara dan saudari sekalian, senjata pertama kita adalah ketopong penyelamatan. Sebelum itu, kamu tahukah bahawa dosa telah memasuki dunia ini apabila Adam melanggar perintah Allah, dan ini dinyatakan di dalam Roma 5 ayat 12. Dosa yang mereka lakukan adalah makan buah. Buah apakah yang Anda sedang fikirkan pada waktu ini? Itu adalah buah pengetahuan. Mereka boleh makan apa sahaja di dalam kebun itu kecuali buah pengetahuan. Dan oleh itu, saudara dan saudari sekalian, ini dikenali sebagai dosa asal. Apakah itu dosa asal? Mungkin kamu tertanya-tanya. Dosa asal itu tidak bermakna kita mewarisi hukuman Allah atas dosa Adam.
akan tetapi kita mewarisi sifat yang rosak, sifat yang berdosa daripada Adam. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, apakah itu dosa? Seperti yang terpapar di atas skrin Anda pada waktu ini, yang pertama, dosa adalah perbuatan yang salah. Contohnya seperti menipu, mencuri Maggi kawan, bergosip pasal si dia itu, membawang sambil menggoreng bawang. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap hukum Allah seperti jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan membunuh. Dan yang terakhir adalah pelangkauan yang bermaksud apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik seperti yang sepatutnya dilakukannya, maka orang itu berdosa. Seperti di dalam Yakobus 4 ayat 17. Sebagai contoh, seorang bapa berdosa jika dia tidak mempedulikan keluarganya. Kesimpulannya lah kan, dosa boleh berlaku dengan perbuatan kita, fikiran kita, dan perkataan kita. Jadi, siapalah yang selalu berdosa ini? Sejujurnya, kita semua berdosa di dalam dunia ini. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Oleh itu, semua orang berdosa kerana kita semua telah mewarisi sifat berdosa. Sifat dosa itu adalah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya Adam tidak menjadi sempurna dan secara logiknya adalah mustahil untuk Adam melahirkan anak-anak yang sempurna. Kepada ibu bapa yang ada anak-anak itu, kamu tidak perlu mengajar anak-anak untuk melakukan kesalahan kerana anak-anak itu membesar dengan kecenderungan untuk tidak taat, memberontak, mementingkan diri sendiri, marah serta tamak. Benda ini normal sahaja. Dalam Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, biar dari kecil ada sifat durjana dalam hati manusia. Baiklah, jom kita main treasure hunt. Tahukah kamu bahawa setiap dosa ada akibat? Ini jelas dinyatakan di dalam Roma 6 ayat 23 yang mengatakan ganjaran dosa adalah kematian. Yang bermaksud ganjaran di sini atau hukuman dosa adalah kematian. Dan oleh itu dosa telah memisahkan kita daripada Allah. Contoh perpisahan adalah kematian. Ia adalah sama seperti seorang yang mati secara fizikal dan dipisahkan daripada orang yang hidup. Kematian rohani juga merujuk kepada perpisahan hubungan kita dengan Allah yang hidup. Oleh itu, dosa telah memisahkan kita daripada Allah. Namun, tahukah kamu bahawa Allah itu penuh kasih dan penuh belas kasihan? Itu adalah sifat semula jadi Allah dan atas dasar itu Dia sebenarnya tidak mahu menghukum kita. Walau bagaimanapun, Allah itu adalah Allah yang adil, di mana setiap dosa akan ada akibatnya dan Allah masih tetap menghukum dosa kita. Dalam Keluaran 34 ayat 7, Allah mengukuhkan kasih abadi bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dapatkah kamu fahami pembacaan ini? Kalau tidak, mari kita lihat senario ini. Katakan, saya merompak sebuah bank sebanyak RM20.000. Kamera CCTV merakam saya melakukannya dan juruwang bank serta saksi lain mengenal pasti saya sebagai pelakunya. Saya telah ditangkap dan dibawa ke hadapan hakim yang bertanya kepada saya, "Bagaimanakah kamu merayu?" Saya bersalah dan buktinya tidak dapat dinafikan dan oleh itu saya menjawab, "Saya bersalah, Yang Arif." Dia kemudian menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada saya kerana merompak bank. Katakan, saya berkata kepadanya, "Hakim, saya sangat menyesal kerana saya merompak bank.
Tuan sudah mendapat uang itu kembali dan tiada sesiapa yang cedera. Saya berjanji kepada Tuan, saya tidak akan merompak bank lagi jika Tuan melepaskan saya. Adakah hakim itu adil jika dia melepaskan saya? Dia mempunyai tahap keadilan yang mesti dipenuhi. Jika hakim melepaskan perompak bank hanya kerana mereka berkata mereka menyesal dan berjanji untuk tidak merompak bank lagi, tidak akan ada bank di sini yang akan selamat. Oleh itu, Allah lebih adil daripada hakim manusia. Dia tidak boleh mengampuni dosa kita begitu sahaja. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri daripada penghakiman dosa hanya dengan melakukan perbuatan baik. Bayangkan, seorang lelaki jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam dan licin. Dia mencuba untuk memanjat keluar dengan tangan yang kosong. Tetapi setiap kali dia naik sedikit, dia tergelincir dan jatuh semula. Dia kemudian cuba melompat, menggali atau membuat tangga daripada lumpur, tetapi tetap tidak berjaya. Akhirnya, satu-satunya cara yang dia boleh keluar adalah apabila seseorang dari atas menurunkan tali dan menarik dia keluar. Itulah gambar manusia berdosa. Kita semua jatuh dalam lubang dosa dan usaha baik kita seperti memanjat mengguna lumpur tidak cukup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang boleh menurunkan tali dan menarik kita keluar. Dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kami semua seperti orang bernajis dan segala kebenaran kami seperti kain yang tercemar. Maksud dia adalah kita semua adalah pelanggar hukum Allah. Oleh itu, segala kebenaran kita adalah seperti kain kotor kerana kehidupan kita sudah dicemari dosa. Contohnya kan, kamu mahu menggoreng telur dadar untuk rakan-rakan kamu dan kamu menggunakan 6 biji telur. Sewaktu kamu menggoreng, kamu mendapati bahawa 1 biji daripada telur ini adalah telur yang busuk. Selepas kamu menggoreng telur dadar ini, adakah kamu mau menghidangkan telur yang dicemari oleh telur yang busuk ini kepada kawan kamu? Dan adakah kamu rasa kawan kamu mau makan telur dadar yang sudah dicemari oleh 1 biji telur yang sudah busuk? Tidak kan? Dengan cara yang sama, kehidupan kita mungkin dipenuhi dengan perkara yang dianggap baik. Akan tetapi pada masa yang sama turut dipenuhi dengan perbuatan dan fikiran yang busuk. Jadi bolehkah kita mempersembahkan hidup kita yang dicemari dengan dosa kepada Allah dan mengharapkan ia akan diterima oleh Allah yang kudus? Sudah tentu tidak. Oleh kerana perbuatan baik kita sudah dicemari dengan dosa, kita tidak boleh menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik. Baiklah, jom kita main treasure hunt. Tahukah kamu bahawa Allah mengasihi kita dan Dia tidak mahu kita dihukum mati? Jadi, bagaimana Allah menyelamatkan kita dari dosa? Jawapannya adalah dengan korban. Dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Korban pertama adalah apabila Tuhan Allah membuat pakaian daripada kulit binatang untuk Adam dan Hawa lalu memakaikannya kepada mereka. Oleh itu, seekor binatang perlu dikorban, disembelih untuk mengambil kulitnya lalu menutupi Adam dan Hawa. Ini sering ditafsirkan sebagai gambaran awal tentang pengorbanan, iaitu dosa memerlukan penebusan melalui darah. Seterusnya, binatang seperti lembu atau kambing digunakan sebagai korban penghapus dosa. Tapi kan, tidak mungkinlah darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa kan? Tidak. Darah binatang hanya berfungsi sebagai penutup dosa dan tidak dapat menghapuskan dosa kita.
Oleh demikian, Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban terakhir dan muktamad untuk menyelamatkan kita. Perhatikan bahawa korban binatang perlu dibuat tiap-tiap tahun kerana ia hanya satu bayangan untuk korban yang sempurna. Dalam Ibrani 9 ayat 11 hingga 12 mengatakan bahawa tetapi Kristus datang sebagai imam besar bukan dengan darah kambing atau anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri dia masuk ke dalam tempat yang maha suci sekali untuk selama-lamanya kerana dia mendapatkan penebusan yang kekal. Oleh itu, Tuhan Yesus menjadi korban terakhir dan muktamad sekali untuk selama-lamanya kerana dia mendapatkan penebusan yang kekal. Jadi, saudara dan saudari sekalian, Yesus sudah menjadi korban untuk membayar hukuman dosa kita. Tapi, kita tidak secara otomatik diselamatkan. Mesti kamu terfikir apa yang kita perlu lakukan agar kita dapat diselamatkan. Kita semua perlu berbuat sesuatu. Di dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10 mengatakan, jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Yesus ialah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan kerana dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Oleh itu, saudara-saudari, langkah-langkah yang kita perlu buat adalah yang pertama, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, kita percaya bahawa Yesus telah mati dan dibangkitkan, agar dengan iman kita diperbenarkan dan dengan mengakui kita akan diselamatkan. Baiklah, apakah itu penyelamatan? Penyelamatan adalah belas kasihan Allah untuk mengampuni dosa kita dan keadilan Allah menghukumi dosa kita melalui korban Putera Tunggalnya yaitu Yesus. Selain daripada itu juga, penyelamatan adalah pembebasan dari dosa yang mana akibatnya adalah kematian. Penyelamatan adalah pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Penyelamatan bukan hanya satu tiket untuk kita masuk ke syurga, tetapi penyelamatan adalah pemulihan hubungan Allah dengan kita sebagai anak-anak-Nya. Allah ingin mempunyai hubungan kasih yang hidup dengan kita. Itulah tujuan Dia mencipta kita. Dan penyelamatan adalah bersama Allah di tempat kediaman kekal Allah selepas kebangkitan dan penghakiman yang terakhir. Ini adalah senarai pemahaman yang salah mengenai dosa dan penyelamatan. Yang pertama, tiada dosa asal bahawa manusia lahir tanpa dosa. Yang kedua, kita tidak perlu penyelamat. Yang ketiga, perbuatan baik, pertaubatan dan pengabdian kepada Allah dapat memenuhi kehendak Allah. Dan yang keempat adalah Allah boleh mengampuni dosa begitu sahaja. Kalau ini benar, mengapa manusia dipisahkan dari hadirat Allah? Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden atau Firdaus jika mereka sudah diampunkan? Bagaimana Allah itu adil jika Dia mengampuni dosa begitu sahaja? Setelah melihat setiap pemahaman ini, adakah kamu yakin bahawa kamu sudah diselamatkan? Saudara dan saudari sekalian, kita yakin akan penyelamatan kita kerana iman kita kepada Yesus dan bukan dalam perbuatan kita sendiri. Jadi, bila kita berpegang kepada Yesus sebagai penyelamat kita, kita memakai ketopong penyelamatan. Okey semua, mari kita lihat soalan aplikasi berikutnya. Baiklah, jom kita main treasure hunt.
Baiklah, sekarang kita pergi dengan senjata Allah yang kedua, yaitu perisai dada perbenaran. Katakan kamu dibawa ke mahkamah untuk diadili atau dibicarakan. Allah Bapa adalah hakim, Iblis adalah pendakwa, dan Yesus sebagai peguam bela kamu. Iblis mendakwa kamu telah berbuat banyak dosa dan patut dihukum mati. Tetapi Yesus membela kamu dan mengatakan bahwa kamu telah percaya kepadanya sebagai penyelamat kamu. Allah mendapati bahwa Yesus telah membayar hukuman dosa kamu dengan kematiannya disalib di mana darahnya telah menebus kamu. Allah juga mendapati bahwa kamu telah percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai penyelamat kamu. Oleh demikian, Allah mengumumkan bahwa kamu tidak lagi bersalah, bahwa kamu sudah diperbenar. Kerana kamu sudah diperbenar, kamu sekarang adalah orang benar. Apa arti diperbenar? Diperbenar kalau dari segi undang-undangnya adalah bila mana seorang hakim mengisytiharkan seseorang tidak bersalah atau diisytiharkan benar di dalam bilik mahkamah. Kita diperbenar kerana kasih karunia Allah dan bukan kerana perbuatan baik kita. Sekali lagi saya ulang, kita diperbenar kerana kasih karunia Allah dan bukan kerana perbuatan baik kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 10 mengatakan, kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman ini, bukan daripada kamu sendiri tetapi adalah kurnia Allah, bukan kerana usaha amalmu supaya tiada seorang pun dapat bermegah. Kerana kita ini buatannya dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Cuba kamu perhatikan bahawa kita diselamatkan dengan kasih karunia Allah, bukan kerana usaha amal ataupun perbuatan baik kita, atau tidak melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Tetapi kita melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan penghargaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita menerima perbenaran melalui iman. Dalam Galatia 2 ayat 16 mengatakan bahawa tetapi kita mengetahui bahawa seseorang itu diperbenar bukanlah kerana mengerjakan hukum Taurat, tetapi kerana beriman akan Kristus Yesus. Dan yang terakhir adalah kita diselamatkan daripada hukum dosa kerana kita diperbenar dengan darah Yesus. Dalam Roma 5 ayat 9 mengatakan, oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darahnya, lebih-lebih lagilah kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melaluinya. Darah Yesus menunjukkan hukuman yang diterima oleh Yesus bagi pihak kita. Oleh itu, kita terlepas dari hukuman dosa. Bila kita berpegang dengan perbenaran daripada Yesus dan bukan dengan perbuatan kita sendiri, kita memakai perisai dada perbenaran. Baiklah guys, senjata Allah yang ketiga adalah tali pinggang kebenaran. Kita semua perlu mengetahui kebenaran dan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup kita semua. Yesus datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Manakala Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bagaimana Iblis menyerang kita? Kerana Iblis adalah bapa pendusta dan dia menggunakan tipu daya. Hosea 4 ayat 6 mengatakan bahawa umatku binasa kerana kurang ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mengatasi tipu daya iblis? Yaitu dengan mengetahui kebenaran. Di manakah dikatakan kebenaran itu membebaskan? Di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Jadi,
Jangan lagi hidup dengan perasaan serba salah, dengan fikiran bahawa Allah tidak mengampuni dosa kamu. Kenapa? Kerana 1. Kamu sudah diampuni. 2. Melalui darah Yesus kamu telah diperbenar. 3. Tidak ada lagi penghukuman dalam Yesus. 4. Kamu orang saleh, bukan orang berdosa saat kamu sudah diperbenar. 5. Kamu diterima oleh Allah dan tidak ditolak. 6. Allah telah menerima kamu sebagai anak-Nya. Dan 7. Kamu sangat dikasihi Allah Bapa. Bila kita memahami kebenaran-kebenaran ini, Ia akan membebaskan kita dari kuasa dosa dan kutukan iblis. Oleh itu, memakai tali pinggang kebenaran adalah mengetahui dan berpegang kepada kebenaran firman Allah. Ini adalah asas yang penting kerana ia memegang semua benda bersama-sama, seperti tali pinggang memegang perlengkapan senjata bersama-sama. Baiklah, jom kita main treasure hunt. Seterusnya, senjata Allah keempat adalah kasut Injil perdamaian. Kamu tahukah apa itu Injil? Kalau tidak, jangan risau. Saya di sini untuk membantu Anda bersama-sama memahami hal ini. Injil adalah mesej atau perkabaran utama Kristian. Injil adalah setiap patah perkataan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi, apakah intipati Injil yang patut kita beritakan? Yang pertama adalah Allah mencipta kita dan Allah begitu mengasihi kita. Kedua, kita telah jatuh ke dalam dosa dan oleh sebab itu dosa telah memisahkan kita daripada Allah. Yang ketiga, ganjaran dosa adalah kematian. Yang keempat, Allah menjadi manusia melalui Yesus dan mati di atas kayu salib sebagai korban untuk membayar semua hukuman dosa kita. Yang kelima, Yesus bangkit dari kematian selepas 3 hari. Yang keenam, Yesus menawarkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal kepada semua orang. Dan yang ketujuh, Allah menerima kita sebagai anak-anak-Nya dan Dia mahu mempunyai hubungan yang hidup dengan kita sebagai anak-Nya. Inilah intipati Injil yang akan kita beritakan dimanapun kita pergi. Injil ini juga dirujuk sebagai Injil perdamaian kerana Yesus telah meruntuhkan dinding pemisah dan mengadakan perdamaian dalam hubungan kita dengan Allah. Selain itu, Injil juga dirujuk sebagai berita baik mengenai pelan penebusan Allah. Bila kita memakai kasut Injil perdamaian, ia bererti bahawa kita berdiri teguh dalam Injil dan sentiasa bersedia untuk mengabarkan berita baik ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, kita telah diberikan pelayanan pendamaian. Oleh itu, kita ada tanggungjawab untuk menyebarkan berita baik ini. Kita tidak perlu malu sebab Injil adalah kuasa Allah untuk tujuan penyelamatan. Senjata Allah yang kelima ialah perisai iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman mustahil kita mendapati keredaan Allah. Dan di dalam Efesus 2 ayat 8 juga berkata, sebab kita diselamatkan dan diperbenarkan melalui iman. Apakah iman yang menyelamatkan? Cuba kamu tanyakan kepada rakan kiri dan kanan kamu dan tanyakan apakah yang mereka fikirkan tentang iman yang menyelamatkan. Sudah kamu tanyakan? Antara iman yang menyelamatkan bukan semata-mata persetujuan di dalam fikiran kita, ataupun ianya bukan hanya sekadar sebuah pengetahuan di dalam fikiran kita. Saya mengambil sebuah contoh. Contohnya, kita percaya Tuanku Abdul Rahman adalah tokoh dalam sejarah yang telah menolong pembentukan Malaysia, bukan? Dan itu berlaku pada tahun berapa? Pada tahun 1963, di mana beliau dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia.
Jadi, adakah sesiapa di sini yang percaya kepada Tuanku Abdul Rahman untuk menolong kamu sekarang? Tidak, bukan? Walaupun kita percaya bahawa beliau adalah seorang yang penting dalam sejarah, itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu hanyalah sebuah kefahaman pengetahuan tentang sesuatu yang fakta. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah apabila kita tahu dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada Yesus untuk menyelamatkan kita daripada hukum dosa dan bukan kerana perbuatan kita sendiri. Segala kehidupan kita sekarang adalah berdasarkan iman. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7, kami hidup dengan iman bukan dengan penglihatan. Akhir sekali, iman berfungsi sebagai perisai yang memadamkan segala anak panah berapi si durjana. Si durjana mungkin mengutuk kita dan mengatakan bahawa kita banyak berdosa, Allah tidak mengasihi kita, kita ada terlalu banyak kelemahan, kita tidak layak menerima kasih karunia Allah dan sebagainya. Ini semua tidak benar kerana tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Bila anda diserang, angkatlah perisai iman untuk memadamkan segala anak panah berapi si durjana. Kita mesti berpegang kepada firman Allah dan janji-janji Allah dengan iman. Iman membolehkan kita mengatasi setiap serangan musuh. Okey semua, mari kita lihat soalan aplikasi berikutnya. Baiklah, saudara-saudari, senjata Allah yang keenam ialah pedang roh. Baiklah, apakah itu pedang roh? Jawapannya adalah firman Tuhan, iaitu Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. Apakah maksudnya ini? Maksudnya adalah ayat-ayat Alkitab bukanlah sembarangan, bukan yang direka semata-mata oleh manusia, tetapi semuanya diilhamkan oleh Allah sendiri untuk menjadi panduan hidup kita. Lebih daripada itu, Alkitab juga ditulis lebih daripada 1,500 tahun oleh lebih daripada 40 penulis yang berbeza-beza. Contoh dari gembala sehingga raja, dari doktor sampai nelayan. Tapi ada lagi yang lebih menarik. Walaupun ditulis oleh ramai orang dalam masa yang lama, mesejnya tetap satu dan konsisten, iaitu Tuhan mengasihi kita dan mahu kita kembali kepadanya. So guys, kalau rasa hilang arah atau perlukan kekuatan, bukalah Alkitab. Baiklah, seterusnya, tadi kita sudah faham mengenai firman Allah itu seperti pedang. Tetapi, kenapa digambarkan sebagai pedang? Itu kerana pedang itu adalah pedang roh yang boleh digunakan untuk mengalahkan iblis. Contohnya, bagaimana Yesus mengatasi godaan iblis di padang gurun? Jawapannya ialah Yesus menggunakan firman Allah. Sama seperti dalam Alkitab, Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, ingat ya semua, iblis takut bila kamu tahu firman Allah. Okey semua, tadi kita sudah tahu tentang Alkitab itu firman Allah, pedang roh. Tapi, adakah kamu tahu Alkitab itu juga adalah buku sejarah? Bukan buku dongeng tahu, tetapi sejarah yang sebenar yang boleh dikaji dan diuji. Terdapat 3 ujian yang digunakan untuk menyemak kepercayaan Alkitab. Jom kita tengok satu persatu. Ujian pertama adalah ujian bibliografi. Ia adalah seperti cek resume manuskrip Alkitab. Para sarjana akan membandingkan teks dengan manuskrip yang berbeza untuk menentukan teks yang asal. Lokasinya ditemui dan konsistensi teks merentas salinan yang berbeza. Contoh, dalam Perjanjian Lama ada beribu-ribu manuskrip. Khususnya scroll Laut Mati ada sekitar 220 manuskrip dari Tanakh, iaitu Alkitab Ibrani.
Manakala untuk Perjanjian Baru terdapat lebih 5,800 manuskrip Yunani, 10,000 Latin dan 9,300 dalam pelbagai bahasa purba lain seperti Syriac, Slavik, Gotik, Etiopik, Koptik, Nubian dan Armenian. Secara keseluruhan, terdapat 24,000 salinan manuskrip atau bahagian Perjanjian Baru. Dokumen Perjanjian Baru tidak mempunyai saingan di dunia kuno dari segi bilangan manuskrip dan tarikh ahwal manuskrip tersebut. Seterusnya adalah ujian kedua, iaitu ujian bukti dalaman. Ini kira seperti mencari konsistensi dalam teks dan fakta dan peristiwa sejarah yang diketahui. Tujuannya juga adalah untuk menganalisis gaya penulisan dan perbendaharaan kata adakah sepadan dengan pengarang dan tempoh masa. Akhir sekali adalah ujian ketiga, iaitu ujian bukti luar. Ini merujuk kepada sokongan dari luar. Para sarjana membandingkan manuskrip Alkitab dan dokumen sejarah lain dalam tempoh yang sama untuk memberi pandangan tentang ketepatan dan keaslian teks. Ini termasuk penemuan arkeologi. Terdapat banyak bukti luar yang mengesahkan fakta penulisan Perjanjian Baru. Power kan? Oleh itu, ujian-ujian ini mencapai keputusan di luar keraguan munasabah bahawa pada keseimbangan kebarangkalian, Alkitab itu tepat dan boleh dipercayai. Tapi kan, adakah percanggahan dalam manuskrip ini? Jawapannya ialah ada sedikit variasi tapi bukan merosakkan maksud asalnya. Dulu, salinan manuskrip ditulis dengan tangan, jadi terdapat kesilapan kecil seperti ejaan, tertinggal perkataan, tetapi doktrin utama tetap konsisten. Oleh itu, banyak manuskrip dari tempat dan masa berbeza membantu mengesahkan kebenaran isi Alkitab. Bagaimana pula dengan percanggahan yang dirasakan dalam Perjanjian Baru? Ini adalah kerana kekurangan pemahaman konteks sejarah, adat, bahasa, budaya, gaya sastra dan tujuan teks Alkitabiah. Sebagai contoh, 4 Injil. 4 perspektif berbeza tentang kehidupan Yesus. Ia bukan bercanggah tetapi saling melengkapi. Bayangkan 4 orang saksi dalam mahkamah. Semua orang bercerita mengenai perkara yang sama tetapi dengan gaya dan fokus masing-masing. Gabungan semua itu memberikan kita gambaran penuh tentang siapakah Yesus sebenarnya. Baiklah, setelah kita mendengar semua ini, mungkin kita bertanya, adakah Alkitab ini masih boleh dipercayai? Alkitab adalah tepat dari segi sejarah. Bukti manuskrip yang luas yang dijumpai dari tempat-tempat berlainan dan banyak penemuan arkeologi yang telah mengesahkan Alkitab. Selain itu, Alkitab adalah tepat dari segi saintifik. Contohnya, undang-undang kebersihan, kesihatan seperti arahan tentang kuarantin dan sanitasi, penerangan tentang alam semesta seperti bulatan bumi di dalam Yesaya 40 ayat 22 dan penggantungan bumi di angkasa di dalam Ayub 26 ayat 7. Alkitab juga tepat dari segi nubuatan, terutamanya nubuatan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Seterusnya pula, Alkitab disatukan secara tematik. Walaupun ditulis lebih 1,500 tahun oleh lebih daripada 40 pengarang berbeza dari pelbagai latar belakang, Alkitab mengekalkan mesej yang konsisten tentang hubungan Allah dengan manusia, penyelamatan dan ajaran moral. Alkitab mengatasi semua serangan. Sebagai contoh, pada tahun 303 Masihi, Maharaja Diocletian mengarahkan semua Alkitab dibakar, tetapi Alkitab tetap bertahan. Selama berabad-abad ia dikritik, diperiksa, dipertikaikan, tetapi tetap berdiri kukuh sehingga hari ini. Alkitab juga dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Kelangsungan hidup Alkitab melalui serangan berabad-abad, baik fizikal dan intelektual adalah bukti perlindungan Allah.
Alkitab kekal sebagai buku yang paling banyak dibaca, diterbitkan, dan paling banyak diterjemahkan di dunia. Akhir sekali, Alkitab mengubah kehidupan. Ramai orang percaya memberi kesaksian tentang kuasa transformatif Alkitab dalam kehidupan mereka, melihatnya sebagai dokumen hidup yang bercakap dengan keperluan pribadi dan rohani mereka. Baiklah, jom kita main treasure hunt. Baiklah, ramai orang ragu-ragu tentang Alkitab. Tapi, mari kita tengok dan belajar satu persatu daripada hujah mereka. Hujah pertama, ada yang berkata bahawa Alkitab tidak asli kerana telah diubah dan dipalsukan. Mengapa Alkitab boleh dipercayai telah kita jelaskan tadi. Ujian-ujian bibliografi, bukti dalaman dan bukti luar mencapai keputusan di luar keraguan munasabah bahawa pada keseimbangan kebarangkalian, Alkitab itu tepat dan boleh dipercayai. Terdapat lebih 24,000 salinan manuskrip atau bahagian perjanjian baru. Perhatikan bahawa tanggungjawab adalah ke atas penuduh untuk membuktikan bahawa Alkitab telah diubah dan dipalsukan. Jika Alkitab telah diubah atau dipalsukan, di manakah Alkitab yang asli? Buktikan siapakah yang telah memalsukannya dan di manakah dan bilakah ia berlaku. Hujah kedua, ada yang mengatakan bahawa tiada lagi manuskrip asal Alkitab yang tinggal. Semua yang ada sekarang adalah salinan sahaja. Jadi sebenarnya Alkitab mempunyai jumlah besar manuskrip kuno lebih banyak daripada teks purba yang lain. Untuk perjanjian baru, terdapat lebih daripada 5,800 manuskrip bahasa Yunani. Ada yang bertarikh seawal abad kedua yang dijumpai dari tempat-tempat berlainan. Secara keseluruhan, terdapat 24,000 salinan manuskrip atau bahagian perjanjian baru. Bukti manuskrip yang luas ini membantu memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan teks Alkitabiah. Banyak salinan Alkitab telah disebarkan ke merata-rata tempat. Jika adanya pemalsuan berlaku, pemalsu itu perlu menghapuskan ribuan salinan yang lain terlebih dahulu. Jika tidak, pasti pemalsuan dia akan terdedah. Contohnya, apabila kita membaca surat kabar, kita hanya membaca salinan sahaja dan bukan manuskrip yang asal. Kita tidak menolak kesahihan salinan surat kabar, tetapi kita tetap menganggap ia sahih sebab semua salinannya konsisten. Hujah yang ketiga, ada yang mengatakan bahawa kitab lain adalah wahyu terakhir dari Allah untuk menggantikan semua wahyu yang terdahulu yang telah diubah dan dipalsukan. Allah tidak berkata bahawa Dia akan mengutus seorang nabi yang bukan Yahudi untuk menyampaikan wahyu yang terakhir. Jika ada wahyu yang terakhir, ia tidak akan bercanggah dengan wahyu yang Allah telah turunkan terdahulu. Ini dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. Yang tulin wujud dahulu, kemudian datang yang palsu. Jadi, jika A yang wujud dulu, kemudian datangnya B yang bercanggah dengan A, jelaslah kita harus menerima yang A yang benar dan menolak B yang palsu. Hujah keempat, ada yang mengatakan Alkitab tidak sahih kerana terdapat banyak terjemahan yang berbeza. Terjemahan-terjemahan itu tidak mengubah teks manuskrip-manuskrip dalam bahasa asal. Allah mengerti semua bahasa. Oleh itu, kita dapat mengenalnya dan berdoa kepadanya di dalam bahasa kita sendiri. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Oleh itu, Dia menerima semua manusia yang beriman kepadanya melalui bahasa mereka sendiri. Baiklah, ini adalah senjata terakhir kita, yaitu doa. Dalam peperangan moden,
Pertempuran tidak hanya berlaku di atas tanah. Pertempuran juga dilakukan di udara dengan menggunakan kapal terbang, roket, dan drone. Doa juga beroperasi seperti itu di ruang udara, di alam yang tidak kelihatan. Oleh itu, doa menunjukkan ketergantungan kita terhadap Allah. Kita tidak boleh melawan dengan kekuatan kita sendiri, dan peperangan itu sememangnya milik Tuhan. Selain daripada itu, gabungkan kesyukuran, pujian, dan penyembahan dengan doa. Alkitab di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 hingga 23 mengatakan, apabila orang Israel memuji dan menyembah Allah semasa berperang, Allah menyebabkan orang Moab, Amon, dan Meun membinasakan satu sama lain. Doa orang yang benar mempunyai kuasa yang hebat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi satu kuasa rohani yang besar, terutama apabila datang daripada orang yang benar di mata Allah. Tambahan pula, kita haruslah tekun dalam doa. Yesus mengajar kepentingan ketekunan dalam doa melalui perumpamaan seorang janda yang tekun di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga 8. Orang yang berdoa lalu datang ke hadapan Allah dengan rendah hati dan bertobat. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan bahawa, lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampunkan dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Akhir sekali ialah berdoa dengan iman dan keyakinan. Yesus berkata, apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan iman akan kamu terima di dalam Matius 21 ayat 22. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ini terdapat di dalam Matius 17 ayat 20. Baiklah semua. Tujuan utama iman kita bukan untuk diselamatkan dan masuk ke syurga, tetapi tujuan utama iman kita adalah hubungan kasih dengan Allah pencipta kita. Doa adalah ungkapan hubungan ini. Berikut adalah ringkasan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, ketopong penyelamatan. Kita telah berbicara tentang dosa. Apakah akibat dosa? Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dan tentang rancangan penyelamatan Allah di mana kita memerlukan Yesus sebagai penyelamat kita dan apa yang kita perlu lakukan agar dapat diselamatkan. Yang kedua, perisai dada perbenaran. Perbenaran oleh kasih karunia melalui iman dan bukan melalui perbuatan baik kita. Kerana kita telah diperbenar, kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Yang ketiga, tali pinggang kebenaran. Mengetahui kebenaran itu membebaskan kita dan mengatasi tipu daya iblis. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah kebenaran yang membebaskan kita. Yang keempat adalah kasut Injil perdamaian. Kita telah belajar tentang apakah itu Injil, mengapa kita perlu bersedia berkongsi tentang Injil, dan mengapa kita tidak perlu malu memberitakan Injil kerana Injil adalah kuasa Allah untuk penyelamatan. Yang kelima adalah perisai iman. Kita telah belajar apakah iman yang menyelamatkan. Orang benar akan hidup dengan iman. Iman inilah yang membolehkan kita mengatasi setiap serangan iblis. Yang keenam adalah pedang roh, iaitu firman Allah yang digunakan untuk mengalahkan si iblis. Kita telah belajar bahawa setiap perkataan ini adalah diilhamkan oleh Allah. Selain itu, kita juga belajar bahawa Alkitab juga adalah satu buku sejarah yang telah dibuktikan oleh para sarjana dengan kaedah-kaedah untuk mencapai keputusan di luar keraguan munasabah bahawa Alkitab ini tepat dan boleh dipercayai.
Dan yang ketujuh adalah doa. Doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan melalui doa dapat membina hubungan kita dengan Allah. Tujuan utama iman kita bukan untuk diselamatkan dan masuk ke surga. Tujuan utama iman kita adalah untuk membina sebuah perhubungan kasih dengan Allah pencipta kita. Kita semua telah bermain permainan mencari harta karun. Kita harus sedar bahawa Allah adalah harta yang paling besar di dalam hidup kita, agar kita semua menjadi orang yang mencari dan mengejar Allah. Itu sahaja dari saya. Semoga apa yang telah saya ajarkan ini memberkati kamu semua. Tuhan memberkati. Baiklah, jom kita main treasure hunt. Okey semua, mari kita lihat soalan aplikasi berikutnya.